Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita mengambil kesempatan ini memuji dan bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Paling kurang pun Allah izinkan kita bangun daripada tidur yang panjang malam semalam. So paling kurang pun tuan-tuan perempuan bangun saja tidur dapat tengok ahli keluarga, tak kira pasangan masing-masing ataupun anak maupun cucu. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, marilah sama-sama kita berdoa agar Allah kurniakan kepada kita pasangan yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah. Paling penting tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah kurniakan kepada kita amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia, terima kasih pengacara majlis tadi itulah, yang awal tadi itu. Juga yang berbahagia pengerusi surau, ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam di sini, Tuan Bilal, datuk-datuk adat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati, Allah sayangi, juga Allah rindui sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bertemu kita pada malam ini bagi memperingati tentang Maulidur Rasul. Yang kita nak cerita pada malam ini berkaitan dengan Rasulullah rahmatan lil alamin. Untuk kita implikasi, untuk kita implementkan dalam kehidupan kita. Bagus tuan-tuan haji kita buat majlis Maulidur Rasul. Memang kita tahu dah, tak seorang pun tuan-tuan haji, puan-puan hajah dalam dunia ni termasuklah orientalis menafikan kewujudan baginda Nabi SAW. Semua orang tak kiralah apa agama sekalipun mengakui tentang keberadaan baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan, malam ini bukan kita nak cerita berkaitan dengan bagaimana Nabi dilahirkan, tapi lebih fokus kepada kita tuan-tuan haji, puan-puan hajah, untuk kita implement apa sebenarnya Nabi SAW nak cerita pada kita. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak bawa tuan-tuan puan-puan daripada asal sedikit sebelum kita nak cerita tajuk. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita dilahirkan, waktu mula-mula kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah sebut apa? Allati fatran nas 'alaiha. Sesungguhnya yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam fitrah. Juga dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari pun, Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah ni apa dia tuan-tuan haji, puan-puan hajah? Ialah sunnatullah, iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya, setiap manusia yang dilahirkan, Allah campakkan, Allah bekalkan kepada kita fitrah. Iaitu salah satunya fitrah rasa ingin bertuhan. Fitrah rasa ingin bertuhan. Hampir majoriti rakyat ataupun majoriti manusia yang wujud dalam dunia ni beragama, tak kiralah agama apa sekalipun. Kalau tuan-tuan haji, puan-puan hajah tengok dalam mana-mana TV sekalipun, ataupun tengoklah dalam internet sekalipun, hampir majoriti 90% rakyat di dunia ini beragama.
Tak kiralah Islam, Kristian ke ataupun agama yang lain. Nak cerita bagi dekat sini tuan-tuan haji, puan-puan haji, manusia ini dia ada fitrah rasa ingin bertuhan. Kalau pergi kampung orang asal, di taman negara, satu taman negara, kita akan jumpa satu kelompok orang asal, di mana di situ pun yakin bahawasanya Tuhan ada. Nak cerita tuan-tuan haji, puan-puan haji, tak susah nak cerita Tuhan dia ada. Sebabnya Allah dah campak setiap manusia yang lahir wujudnya rasa ingin bertuhan. Di Malaysia contohnya tuan-tuan haji, puan-puan haji, data menunjukkan rakyat Malaysia 32 juta lebih, dah naik 33 juta dah. Nak bagi tahu 0.7% je yang tidak beragama. Yang ini etis lah. Hanya 0.7, maksudnya 99% rakyat Malaysia ni semuanya beragama. Saya nak cerita apa dekat sini tuan-tuan haji, puan-puan haji? Nak cerita manusia macam mana keadaan sekalipun, dia tetap mencari Tuhan. Walaupun kita faham, kalaulah beragama ni dia jadi kongkongan sikit. Yalah, agama ni pandu manusia. Tak kira apa agama. Agama ni membuatkan kita ada benda yang kita boleh buat, ataupun ada benda yang kita boleh buat, tak boleh buat. Semua agama. Nak cerita dekat sini tuan-tuan haji, puan-puan haji, kalau fikir logik lah, mengapalah manusia ni beragama sedangkan agama ni seakan menyusahkan, seakan mengikat kepada peraturan, seakan menyebabkan manusia tak boleh buat itu dan tak boleh buat ini. Pun begitu tuan-tuan haji, puan-puan haji, manusia tetap mencari agama. Tuan-tuan haji, puan-puan haji, saya nak cerita pada tuan-tuan haji. Ada agama tak tentu pasal pun, orang kata apa, tak ada apa masalah pun, tapi pergi pijak bara api. Ada agama dia rasa nak cari ketenangan, dia botak kepala, kena bertafakur berapa puluh hari. Ada agama dia puasa tapi tak makan, minum air saja. Tapi kalau kita tanya mereka, tanya siapa-siapa pun, kenapa you buat macam ni? Mereka akan menjawab apa dia? Kita nak syurga. Kita nak bahawasanya Tuhan kami nak macam ni lah baru boleh masuk syurga. Nak cerita bagi tuan-tuan haji, puan-puan haji, fitrah rasa ingin bertuhan ni memang setiap manusia akan dapat tahu. Serupa juga tuan-tuan haji, puan-puan haji, lelaki suka perempuan. Sebab itu fitrahnya. Perempuan suka lelaki. Kalau anak kita tuan-tuan haji, puan-puan haji, yang lelaki kata dekat bapak dia, abah dia, abah saya sukalah Minah hujung kampung tu, pertama sekali tuan haji kena ucap Alhamdulillah. Sebab dia ikut fitrah. Maksudnya dia suka lain jantina. Tapi kalau dia cakap abah saya sukalah pakcik itu, laki sama laki, sudah tuan-tuan haji, puan-puan haji, keluar daripada fitrah. Yang ni yang kita bimbang. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan haji, fitrah ni tuan-tuan haji, puan-puan haji, paling simple nak faham apa dia? Satu ketetapan yang Allah dah lontarkan pada setiap jiwa manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan itu nak cerita bagi kebanyakan para rasul, termasuklah baginda Nabi SAW, datang kepada kita bukan nak cerita bagi tahu Tuhan itu ada. Kalau tuan haji, puan haji tengok sirah baginda Nabi SAW, bukan Nabi nak cerita yang Tuhan itu ada. Memang dalam masyarakat Quraisy pun faham bahawasanya Tuhan ni memang ada pun. Nak bagi tuan-tuan haji faham konsep ni. Kenapa kita nak faham bahawasanya baginda Nabi rahmatan lil alamin? Saya bawa daripada awal lagi. Nak bagi kita faham bahawasanya Tuhan ni, para Nabi ataupun termasuk baginda Nabi SAW datang bukan nak cerita Tuhan itu ada. Nak cerita bagi tahu tuan-tuan haji, kalau nak cerita Tuhan itu ada, Abu Jahal pun tahu bahawasanya Tuhan ada. Abu Lahab pun tahu bahawasanya Tuhan ni ada. Kalau kita tengok contoh nama baginda Nabi SAW. Apa nama baginda Nabi? Muhammad bin Abdullah. Bukan Nabi yang bagi nama dia. Tak, bukan. Nama ayah baginda Nabi SAW siapa? Abdullah. Itu Quraisy tu. Hamba Allah. Nak cerita maksudnya Quraisy dah tahu bahawasanya Allah namanya,
Tuhan namanya Allah. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan haji, antara cerita lain juga termasuklah dalam kisah Abrahah ingin menyerang, maksudnya menyerang kota Mekah. Seperti mana yang saya bacakan waktu ketika menjadi imam tadi, surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Allah rakamkan, nak tunjuk, nak cerita bagi kat kita pada hari ini, Quraisy menyaksikan bagaimana Allah menghabiskan tentera Abrahah. Quraisy tengok dengan mata sendiri. Bahkan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah rekod surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tengok ataupun engkau mengetahui bagaimana yakni Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada angkatan tentera bergajah, yakni Abrahah. Orang Quraisy tengok, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, menyaksikan apa yang berlaku pada tentera Abrahah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu, yakni Allah, telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan rugi dan sesat? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah menghantar merombongan tentera yang berupa bentuk burung ababil yang membawa tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka batu-batu daripada neraka sijil, batu-batu yang keras lagi panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, orang Quraisy tengok apa yang berlaku dalam kisah Abrahah sebelum kedatangan baginda Nabi SAW. Nabi SAW lahir, walau hampir majoriti ulama sirah pun bersepakat menyatakan bahawasanya Nabi lahir tahun gajah. Itu tahun Abrahah tu. Selepas Abrahah menyerang Kaabah. Cerita dia, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, nak cerita bagi pada tuan-tuan hajah, kisah Abrahah ni direkodkan dalam Sirah An-Nabawiyah, kitab daripada Ibnu Hisham, kitab agung sirah, iaitu mengisahkan bahawasanya Abrahah ni, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, punya dengki dengan rakyat Mekah ni. Sebab Mekah ni ada Kaabah dan menjadikan orang datang di Kaabah tu, dan secara tak langsung ekonomi orang Mekah ni wujud. So Abrahah tak boleh duduk tenang. Dia wujudkan satu lagi Kaabah dekat Yaman, yang sehingga hari ni tuan-tuan haji, puan-puan hajah boleh datang melawat, iaitu namanya Qarqad Al-Kulais. Wujud dekat Hadramaut, iaitu Yaman. Dah hancur dah. So sekarang ni tinggal pagar. Itulah Abrahah diciptakan, tapi tak dapat sambutan. Jadi buatkan dia geram. Jadi dia buat keputusan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dia nak serang Kaabah. Dia nak runtuhkan Kaabah tu. Sebab nak bagi orang Arab datang dekat Yaman. Datang dekat Yaman, keliling dekat Kaabah yang dia buat. Jadi tuan haji, puan hajah, diceritakan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. So ketika Abrahah nak serang tu, dia habis semua harta-harta orang Quraisy ini kami rampas. Termasuklah harta Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW, yang berupa bentuk 200 unta. Abrahah ni rampas, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, 200 unta. Jadi sebelum nak serang Kaabah tu, Abdul Muttalib datang. Abdul Muttalib ni datang jumpa Abrahah. Abrahah tak serang lagi Kaabah, dia rampas semua dulu barang-barang Quraisy ni. Dia jumpa Abrahah. Wahai Abrahah, aku datang dekat jumpa pada kamu ni, aku nak minta sesuatu. Abrahah tanya, nak minta apa? Silakan. Aku datang nak minta pulangkan semula 200 ekor unta aku yang kau rampas tadi. Abrahah ni, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, terkejut. Abdul Muttalib ni macam ketua menteri lah, tuan-tuan haji, macam Perdana Menteri lah dekat Kaabah, dekat Mekah tu. Macam ketua negeri tersebut, ketua negara tersebut. Tapi bila Quraisy rampas saja 200 ekor unta, Abdul Muttalib ni bukan cerita benda lain. Dia nak unta dia balik. Dia nak unta balik. Abrahah kata apa? Alangkah sedihnya wahai rakyat Quraisy. Kerana pemimpinmu datang hanya minta untanya dipulangkan saja. Bukannya menghalangkan aku untuk serang Kaabah. Dia minta pulangkan unta dia. Abrahah tanya,
Kenapa yang kau minta aku pulangkan unta sedangkan aku ni nak serang Kaabah ni? Abdul Muttalib jawab apa? Ini direkod dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Ibn Hisham. Abdul Muttalib kata apa, tuan-tuan haji, puan-puan najah? Unta tu aku tuan dia. Yang unta yang kau rampas tu, 200 ekor unta tu, aku tuan dia. Yang Kaabah tu aku bukan tuan. Tuan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang jaga. Aku tak jaga. Oh, iman Abdul Muttalib hebat, tuan-tuan haji, puan-puan najah. Dia punya keyakinan dia tu, oh hebat kalah kita, tuan-tuan haji, puan-puan najah. Mudah-mudahan kita pun sama lah. Kaabah ni Abdul Muttalib sebut ni. Yang tu Kaabah Allah yang jaga, bukan aku yang jaga. Unta tu aku yang jaga. Itu sebab aku datang nak minta unta, aku tak minta kau tak serang Kaabah. Hebat iman Abdul Muttalib ni, tuan-tuan haji, puan-puan najah. Terbukti pun Quraisy menyaksikan bahawasanya Kaabah itu tak berjaya diserang. Bahkan tentera burung yang itu namanya Ababil serang dulu waktu penyerangan nak serang Kaabah tersebut. Quraisy menyaksikan kejadian tersebut dan dinamakan pada tahun itu adalah tahun gajah, di mana kelahiran baginda Nabi SAW jadi selepas ketika itu. Nak tunjuk, nak cerita pada tuan-tuan haji, puan-puan najah, orang Quraisy ni dah pernah menyaksikan kehebatan bagaimana Allah memperlindungkan Kaabah. Oish, orang Quraisy ni dah tahu dah Tuhan ni ada, namanya Allah. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 63, waktu baginda Nabi dah datang dah ada dah pun. Allah sebut apa? Wala in sa'altahum man nazzala minas sama' ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaquluna Allah qulil alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 63. Allah kata apa? Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang musyrik tersebut, siapakah yang menurun hujan dari langit lalu dia menghidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya? Maka sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik tu jawab Allah, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Jadi Allah ajar kepada baginda Nabi apa dia? Qulil alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, segala puji Allah. Maksudnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah tak nafikan yang diorang ni memang tahu dah Tuhan namanya Allah. Waktu ketika mana Bani Hashim dikepung, Nabi SAW, oi kita dakwah tuan-tuan haji, puan-puan hajah, baru kena sekat dah merajuk dah. Baru kena tegur dah merajuk dah orang kita, tuan-tuan haji, puan hajah. Nabi baling tarik sampai, minta maaf sebut, baling batu, baling apa, oi tetap tuan-tuan haji, puan hajah. Alhamdulillah sampai hari ini dakwah ni. Hebatnya baginda Nabi SAW. Pada tahun zaman pengepungan, Nabi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dikepung selama 3 tahun. Di mana orang Quraisy, pulau, semua Bani Hashim dengan Bani Muttalib selama 3 tahun lamanya. Sebab Quraisy minta berikan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Kerana baginda Nabi SAW bawa satu ajaran yang mengesakan Allah. Quraisy ni, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa dia? Dia faham Allah tu ada, tapi dia menyekutukan Allah, memperdua, mempertiga, memperempatkan Allah. Itu isu dia. Jadi Quraisy ni tak hidup senang, tak tenang. Dia tahu Tuhan ni ada. Jadi dia minta kepada Abu Talib waktu ketiga itu, bapa saudara Nabi, bagi pada aku Nabi Muhammad, selesai masalah. Tapi apa tu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tak nak bagi. Jadi terjadilah tuan-tuan haji satu perjanjian di mana tidak boleh berurus niaga dengan keturunan mereka, tidak boleh berkahwin dengan mereka, tidak boleh terima anak mereka masuk ke dalam kaum Bani tersebut. Maksudnya semua perkara dipulaukan. Maka pada tahun itulah terjadi dinamakan tahun kesedihan. Iaitu di mana Nabi SAW berduka cita kematian isteri pertama Nabi SAW. Juga kematian yang berikutnya Abu Talib. Tahun kesedihan tu dah lah kena pulau.
Mati pula orang rapat, mati pula wafat pula isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati pula pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan haji, puan-puan haji, apa yang menarik dalam pengepungan tersebut? Dalam pengepungan tersebut, dia orang tampai dekat Kaabah. Disebut dalam satu hadis. Dan orang Quraisy tulis dekat atas kepala surat tersebut. Apa dia? Bismikallahumma. Dengan nama Allah, kami memohon. Maksudnya tuan-tuan haji, puan-puan haji, orang Quraisy fahamlah. Allah ni adalah tuan-tuan haji, puan-puan haji. So nak bagi tahu tuan-tuan haji, puan-puan haji, persoalannya kenapa Quraisy tentang Nabi? Dah tahu Allah tu ada, kenapa tentang sangat Nabi? Benda simple je. Dah faham Allah tu ada, selesai masalah. Saksi pula tentera Abraha, apa masalah? Quraisy tentang Nabi, marah Nabi. Oi, pulau Nabi tu kita tahun tak bagi Nabi masuk, terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Nabi daripada rombongan Madinah nak masuk Mekah, tak bagi masuk. Jadi pasal apa tuan-tuan haji, puan-puan haji? Cerita dia apa dia? Kenal Tuhan sebagai Allah satu hal, tetapi beribadah ikhlas kerana Allah satu cerita lain. Itu sebab tuan-tuan haji, puan-puan haji, kebanyakan para rasul, tujuan kedatangan baginda Nabi, termasuklah baginda Nabi SAW, bukan semata seperti mana saya sebut, memperkenalkan Tuhan namanya Allah. Disebut dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah sebut, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan seseorang rasul setiap umat, maka sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Itu sebab Nabi memperkenalkan satu kalimah nafi dan isbat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilah, tiada Tuhan. Allah tolak semua. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada tempat pengharapan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh minta orang lain, tak boleh minta benda lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang buat Quraisy marah. Sebab dia orang banyak berhala. Banyak bina berhala. Sebab apa? Nak bagi antara perantara nak pergi sampai kepada Allah. Orang Quraisy cukup marah. Maka dengan itu baginda Nabi SAW datang cerita pada kita, bimbing pada kita untuk membimbing fitrah kita, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Antaranya tuan-tuan haji, puan-puan haji, baginda Nabi cerita pada kita apa tujuan kehidupan kita. Dan surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan hanya satu je, beribadah kepada Allah. Maka clear tuan-tuan haji, puan-puan haji, apa sekalipun kita buat di atas muka bumi ni, konsepnya ibadah. Sebab ibadah ni bukan semata khususiah atas tikar sejadah semata-mata, tak. Ibadah ni umum. Kerja ibadah, susun kursi meja ibadah, senyum ibadah, semuanya ibadah, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Itu sebab kita nak kena faham, bahkan kita pun diminta, hukumnya sunat. Baca kalau tuan-tuan haji, puan-puan haji perasanlah, doa iftitah. Di mana hari-hari kita sebut sehari 5 kali. Sebulan 150 kali. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Daripada surah Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab bacaan solat kita nak kena faham, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Baru seronok solat. Ini baca je tak faham. Doa je pun. Baguslah doa bahasa Arab, tapi tak faham. Macam mana nak makbul doa, minta pun tak faham. Kenalah faham, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Macam contoh tuan haji, puan haji lah. Pergi negara luar. Tuan haji cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa dia. Faham tak faham? Sampai tak maklumat yang tuan haji nak cerita tu? Tak sampai. Macam itulah kita, tuan-tuan haji, puan-puan haji. Kalau boleh faham bacaan solat, bagus seronok. Itu sebab tuan-tuan haji, puan-puan haji, hukum doa iftitah ni sunat. Sebaiknya bacalah, dapat pahala.
Sebab dekat situ nak tetapkan diri kita bahawasanya hidup dan mati kita ni bukan hanya apa ni. Hanya semua ni hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan najah, hidup kita ni tak panjang. Tak lama pun. Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, purata orang Malaysia hidup sekitar umur 75 tahun je. Saya pernah kongsi sebelum. Purata orang Malaysia hidup sekitar umur maksimum 75 tahun. Itu je tahap umur itu. Tak lebih daripada itu. Kalau lebih bonus. Itu lebih bonus. Minta maaf siapa yang lebih dekat sini, bukan nak perkecilkan, tak. Tapi bonus. Ini purata. Maksudnya kebanyakan orang akan mati sebelum 74 tahun ataupun ketika 74 tahun. Maksudnya apa tuan-tuan haji? Hidup kita ni tak panjang. Itu cerita je. Kita tengok, Imam An-Nawawi sudah berada dalam kubur lebih kurang 770 tahun. Sehingga tahun ni. Imam An-Nawawi yang jadi rujukan kita dalam mazhab Asy-Syafi'i. Banyak kitab dia, Riyadhus Shalihin, Hadis 40. Tuan-tuan haji bayangkan, dia duduk dalam kubur lebih kurang 770 tahun dah. Sedangkan umur dia atas dunia ni, dia hidup waktu atas dunia ni hanya umur 43 tahun je. Dalam kubur lagi lama. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala sudah berada dalam kubur lebih kurang berapa? 1242 tahun. Sedangkan umur dia di atas muka bumi ni, dia hidup hanya sekitar umur 55 tahun je. Tak lama tuan haji. Dalam kubur lagi lama. Imam Bukhari bukan saya tuan haji mengajar. Imam Bukhari dia duduk dalam kubur 1190 tahun. Sedangkan hidup di atas muka bumi hanyalah sekitar umur 62 tahun. Nak cerita bagi pada tuan-tuan haji, puan-puan najah, janganlah sombong, janganlah ego. Tak ke mana sebab hidup kita 74 tahun yang paling tinggi pun. Itu pun Jabatan Perangkaan kata, kalau ikut kaum orang Melayu lebih cepat mati. Na'uzubillah. Tak tahulah, mungkin masak lemak. Tak tahu yang tu tak adalah kajian lagi. Kok makan lemak hari-hari, tu jadi lemak tu agak tuan-tuan haji pemajak. Jadi kalau ikut kaum Melayu cepat mati. Ini Jabatan Perangkaan, tuan haji boleh tengok. Kalau ikut jantina, kita pecah lagi Melayu. Kalau ikut jantina pula, kalau ikut jantina, lelaki lebih cepat mati daripada perempuan. Kita lah tuan-tuan haji, perempuan aja. Sebab apa mati awal? Wallahu ta'ala alam. Mungkin stres dengan isteri, wallahu ta'ala alam. Isteri tak stres sebab perempuan lebih hidup lebih panjang lagi daripada kita. Ini purata tuan haji, puan aja. Itu kena standby. So tak payahlah orang lelaki bercita-cita nak kahwin baru. Isteri aku mati, aku nak kahwin baru. Tak ada, tak sempat. Takut tak sempat. Sebab dia orang hidup lagi panjang. Ini purata tuan haji, puan aja. So orang lelaki kita lah lebih cepat mati daripada orang perempuan. So nak bagi tahulah tuan-tuan haji, puan-puan najah, tak payahlah sombong bega sangat tuan-tuan haji, puan-puan najah. Tak payahlah duk riak lebih sangat. Tak payahlah ego sangat, press motor sini sana, tak payahlah tuan haji, puan najah. Sebab hidup kita sementara je, bertempoh. Bahkan saya pernah sebut tuan haji, roti gardenia dekat kedai lebih untung daripada kita. Sebab apa? Dia tahu tarikh tamat dia. Kita tak tahu. Kita tak pernah tahu pun tuan haji bila kita mati. Kawan saya tak sedar, sembang, esok balik kampung, lebuh raya dah bersih, mati. Tak pernah sangka pun. Kawan saya juga, isteri dia malam tu sembang, minum Melo sama-sama. Itu sebelum boykot lah tuan-tuan haji, pemajak. Minum Melo sama-sama. Gerak pagi, gerak isteri dia pagi subuh, tak bangun, mati. Tu muda belaka tu. Tu tuan-tuan haji, puan-puan haji, maksudnya nak cerita bahawasanya hidup kita ni bertempoh tuan-tuan haji, puan-puan haji. Tak lama pun. So tak payahlah kita lebih-lebih sangatlah tuan-tuan haji, puan haji. Cukup sekadar cari pahala, cari redha Allah, jangan gaduh-gaduh dengan manusia. Itu je tuan haji, puan haji. Konsep dia mudah aja. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan haji, nak bagi tahu dekat sini, hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian,
Manusia ni paling rapat apa dia? Dengan emosi apa paling rapat? Emosi apa yang manusia paling rapat? Jawapan dia cinta. Manusia ni dia suka cinta. Itu sebab banyaklah cerita ni cinta je berlaku. Cinta, sayang, itu emosi yang biasanya manusia suka. Memang manusia suka pun cinta, sayang. Siapa tak suka? Tak ada orang tak suka. Saya ni benci cinta ni ustaz, menyampah lah tu. Itu menipu namanya. So nak bagi tahu semua orang manusia, tak kira lelaki atau perempuan, paling rapat dengan emosi apa dia? Emosi cinta. Apa kaitnya? Saya nak cerita tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Ada 4 jenis cinta manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut peristiwa sejarah. Personality yang pertama, cinta Nabi tetapi tak ikut ajaran Nabi. Cinta Nabi tapi menentang ajaran Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab cinta Nabi. Oi, sayang Nabi, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Tapi tak ikut ajaran Nabi. Bahkan tentang Nabi pun. Nak bunuh Nabi pun. Oi, jangan main-main tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Personality yang kedua, cinta Nabi, bela Nabi, tetapi tak ikut Nabi pun. Dia cinta Nabi, bela Nabi, tapi tak ikut Nabi dan tak tentang Nabi pun. Siapa tuan-tuan haji, puan-puan hajah? Jawapannya Abu Talib. Dia tak tentang Nabi. Dia pelihara Nabi, jaga Nabi, sanggup kena pula. Tapi dia tak ikut Nabi. Personality yang ketiga, dia ni ikut Nabi. Ikut Nabi, solat belakang Nabi, tapi tak sayang Nabi. Siapa tuan-tuan haji, puan-puan hajah? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepala munafik. Ni antara orang tuan-tuan haji. Dia solat belakang Nabi. Oi, solat tuan haji dalam sirah dia, dalam kisah sirah tuan haji, puan hajah, dia solat. Dia hidup dalam kalangan masyarakat Muslim di Makkah, di Madinah tuan haji, puan hajah. So dia ni hidup bersama Nabi, tapi belakang Nabi ditikam Nabi. So Abdullah bin Ubay bin Salul, itu personality yang ketiga. Personality yang terakhir tuan-tuan haji, puan-puan hajah apa? Cinta dan bela Nabi, dan ikut ajaran Nabi pun, dan sambung perjuangan Nabi. Siapa tuan-tuan haji, puan-puan hajah? Abu Bakar As-Siddiq dan semua tabi'in, para sahabat, termasuklah diri kita mudah-mudah. Itu sebab tuan haji, puan hajah, kita nak kena faham bahawasanya cinta kepada Nabi ni unik sebab kita tak pernah jumpa. Mana ada orang cinta benda yang tak pernah jumpa? Tuan-tuan haji cinta kepada moyang. Moyang pernah jumpa, moyang tak pernah jumpa. Nyek lah, ambil nyek. Moyang ada setengah orang jumpa juga. Nyek. Atas daripada moyang. Cinta tak kepada nyek? Bukan monyet, nyek. Monyet lain. Nyek. Orang panggil monyet atas moyang, nyek. Orang yang tak tahu lah betul ke tak. Atas nyek, nyut. Tak tahu lah tuan haji betul ke tidak. Tuan haji, saya nak tanyalah puan hajah. Tuan haji, puan hajah, cinta tak pada nyek? Rasa tak tuan haji, puan hajah. Jumpa pun tak benar. Tapi baginda Nabi SAW, tiap-tiap tahun kita sambut. Oi, tunjuk bercintanya kepada Nabi. Kita baca selawat lagi pun. Tak pernah pun jumpa Nabi. Tapi hebatnya cinta pada Nabi ni. Oi, hebat tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Maksudnya baguslah kita tuan haji, puan hajah. Bahkan Nabi sebut pun dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah ingatkan kita, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Allah sebut, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian, iaitu kita, benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni Nabi SAW. Nescaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. So bila kita tengok orang bercinta ni tuan-tuan haji, puan-puan hajah, cinta ni lain tuan-tuan haji. Cinta ni dia menyerah segala-galanya. Itu maksud cinta tuan haji, puan hajah. Oh, cinta. Tak percaya tengok kisah scammer, love scam. Saya baru ni tuan haji, puan hajah, ada polis kongsi dengan saya, bahagian siasatan jenayah. Dia kata kat Negeri Sembilan, tak salah saya, Negeri Sembilan, ada pesara guru perempuan. Guru lah, pesara guru yang perempuan, kena tipu 200,000 sebab love scam, cinta dalam internet. Yang perempuan tu cinta siapa? Pelakon Korea. Umur pesara tu berapa? Umur 66 tahun. Kena tipu 200,000. Dan dengan anggapan dia sedang bercinta dengan pelakon lelaki Korea.
Tu nak peringat orang perempuan. Tak payah perasan sangat lah Tuan Haji, Puan Haji. Rupanya bila polis siasat punya siasat Tuan Haji, rupanya Bangla belakang. Dia letak je muka Korea tu. Orang kita punya seronok Tuan Haji, Puan Haji, berchatting sentiasa. Pesara guru tu suami dia dah mati. Dia dah meninggal dunia, cerita dia. Tu sebab dia rasa sunyi. Anak balik lambat, jadi dia rasa sunyi lah. So ada orang duk melayan dia, pelakon Korea yang kebetulan pula pesara guru tu suka layan Korea. 200,000 terbang. Bahkan tuan-tuan Haji, Puan Haji, ada rekod yang diterbitkan infografik daripada bernama. Sejak 2018 hingga Jun 2023, wanita paling banyak termasuk dalam love scam. Cinta. Dia serah duit sekali. Sebanyak 382 juta kerugian direkodkan angkara love scam. Juta Tuan Haji, Puan Haji. 382. Di mana peratus yang paling tinggi adalah wanita. Sebanyak 82.8%. Orang lelaki pun ada, tapi orang lelaki 17%. Kena juga. Tapi orang perempuan paling banyak sekali Tuan-tuan Haji, Puan Haji. So nak bagi tuan tahu tuan-tuan puan-puan, kalau cinta ni segala-galanya, boleh bayang Tuan Haji, 200,000 boleh transfer gitu ya. Saya tak boleh terima. Senangnya cinta macam tu, boleh serah segala-galanya. Maksudnya dia menyerahkan segala-galanya kerana cinta punya pasal. Tu cinta Tuan Haji. Itu hebatnya cinta tu. Tuan Haji pun ajar pakar lah cinta daripada saya. So Tuan Haji faham lagi lah daripada saya. So tuan hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian, maka pada malam ini kita semua setuju nak tunjuk sayang dan cintakan kepada Nabi agar Nabi menjadi rahmatan lil alamin. Kita perlu ikut apa dia? Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi cakap dan apa yang Nabi buat. Baru betul. Baru betul cinta Tuan Haji, Puan Haji. Kata cinta Nabi, kata sayang Nabi, kena tunjuklah. Nak tunjuk macam mana? Ikut apa yang Nabi suruh. Ikut apa yang Nabi cakap. Apa-apalah yang Nabi buat. So semuanya kita follow. Antaranya apa dia? Macam malam ni, kita solat jemaah ramai-ramai. Seronok Tuan Imam tadi, ramai. Dia kata harapnya memberi sokongan yang berterusan seperti ini. Tuan Haji, Puan Haji. Maksudnya bukan apa, hidup suasana ni seronok, ramai. So jadi cerita dia apa dia? Macam mana Nabi buat, baru kita seronok. Ia disebut dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah sebut apa dia? Dengan maksudnya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau, yakni Muhammad, sebagai hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di kalangan mereka. Kemudian mereka pula tak merasa berat hati untuk mereka buat apa yang kamu suruh. Ni tuan-tuan Haji, Puan Haji, ni maksud cinta. Sekala apa? Tengok orang bercinta sudahlah. Sanggup lari rumah. Sebab kerana cinta punya pasal. Tinggal mak bapak tu. Kerana cinta je punya pasal. Hebatnya cinta ni. Itu sebab ada lagu tuan-tuan, sanggup ku renang lautan dan api. Padahal kena api sikit pun tak boleh Tuan Haji banyak. Tapi sanggup Tuan Haji banyak. Sanggup tunggu di pintu syurga. Tak masuk syurga, sanggup tunggu kat luar tu. Hebat Tuan Haji, orang Melayu kita. Ada dalam lagu Tuan Haji. Lagu apa Tuan Haji? Saya lupa dah. Buat tak tahu pula. Sanggup tunggu kat pintu syurga, tak masuk lagi syurga, sanggup tunggu. Kerana cinta punya pasal tuan-tuan Haji, puan-puan Haji. So tuan-tuan Haji, puan-puan Haji, nak ikut Nabi macam mana Ustaz? Senang je tuan-tuan Haji, puan-puan Haji. Apa dia? Ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah ni apa dia? Semua yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk percakapan, perbuatan, persetujuan Nabi, itu dah sunnah. Sunnah ada berapa tuan-tuan Haji, puan-puan Haji? Ada 3 je, tak banyak. Sunnah qauliyah, iaitu sunnah percakapan, perkataan. Ataupun dengan kata lain, hadis. Semua yang saya bacakan hadis tadi Tuan Haji, Puan Haji, itu semua Nabi sebut. Dah sampai kepada kita, jadi kita follow je lah. Antara dia tuan-tuan Haji, Puan Haji, contoh sunnah qauliyah apa dia? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu Nabi kata semuanya akan disertai dengan niat. Itu antara contoh Tuan Haji, Puan Haji. Sunnah yang kedua apa dia? Sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatan. Semua yang Nabi tunjuk perbuatan dia dalam waktu ketika dia hidup, semuanya sunnah. Antaranya Nabi tunjuk apa dia? Sedekah. Tak ada duit ni, contoh. Mana tabung tadi hilang? Tabung Tuan Haji, sedekah. Itu sunnah tu. Nabi memang orang yang hebat dalam sedekah.
Oh sedekah Tuan Haji banyak. Jangan lupa yang buat tak nampak pula tabung tu. Kalau nak QR lagi bagus. Ada QR Tuan Haji. Ada cantik. Tuan Haji keling pun tak. Keling dan anggut pun tak. Maksudnya ada lah Tuan Haji pun ajak. So nak bagi tahu sedekah juga salah satu sunnah Nabi SAW. Apa lain? Cerita lain. Antaranya tuan-tuan haji, hibah, wasiat, semuanya apa yang Nabi tunjuk. Pusaka, sudah tak masuk tajuk lah. Ini contoh, tuan haji contoh. Nak tahu lebih lanjut datang kuliah lah, baru boleh tahu. Itu Nabi tunjuk, bukan benda baru. Benda yang Nabi tunjuk. Kata sayang Nabi, follow lah. Tunggu apa lagi? Ini tak tuan haji, mentam kromo je. Lebih-lebih lagi bak harta. Tak nak cerita pasal itu tuan haji pun ajar. Sunnah yang ketiga tuan haji pun ajar, sunnah takriyah. Sunnah yang Nabi senyap. Antaranya kisah apa dia? Apa tu Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid makan daging dog. Kat Pahang kot ada buat dog. Dog ni saya tak sempat. Dekat dulu saya belajar tu teringin nak cari dog, tak jumpa. Orang kata cari kat sini. Lain kali tak membalik macam tu lah tuan haji. Daging dog. Daging dog ni Nabi tak makan. Tapi Khalid bin Al-Walid makan. So Nabi tengok, adakah dog ni haram? Tak. Jawapan dia lah. Pak Nabi sendiri menyaksikan dan Nabi tak bantah pun makan. So memang dog ni memang tak makan benda haram pun. Dia tak makan bangkai. Dia makan tumbuh-tumbuhan, ulat-ulat kecil. Macam tu je tuan haji. Itu sebab dia halal. Jadi tuan-tuan haji, itulah sunnah yang kita orang sebagai pengikut ataupun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya nak kena ikut sunnah qauliyah, fi'liyah dan juga takriyah. Senang je tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bukan susah. So kesimpulannya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa nak khabar kat sini? Apa nak kena bagi tahu kat sini? Pertama sekali, sempena malam ini kita sambut daripada pagi tadi saya dimaklumkan. Kita duk sambut ingat baginda Nabi ni. Pertama sekali tuan haji, puan hajah, ikut sunnah Nabi. Dah, simple. Apa yang Nabi suruh, follow lah. Tak payah bantah, tak payah tanya apa-apa. Dah cukup lah, ikut lah, follow lah. Sebab Nabi ni terima wahyu direct. Kita tak terima wahyu direct. Satu. Yang kedua tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita ni dalam kehidupan ni bukan sekadar jaga hubungan dengan Allah semata-mata. Hubungan dengan manusia pun nak kena jaga. Sebab Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah sebut apa? Duribat alaihimu zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah sebut apa dia? Akan diberi bala bencana kepada semua manusia. Melainkan manusia tu ada jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan manusia. Maksudnya nak cerita tuan-tuan haji, puan wajah, jaga hubungan dengan manusia pun salah satu ciri nak masuk syurga. Jangan duk marah orang tak tentu pasal. Orang tekan horn pun nak marah. Tak apalah, biarlah dia horn dia yang nak tuan haji nak marah tu, kenapa? Orang ambil daun kari senyap-senyap nak marah pasal apa? Sedekah sudah, dapat pahala, nak bergaduh pula dah. Kau nak tahu tak milah, dia bersempat lagi tu nak mengumpat tu. Dia kepak pokok kari aku. Mengumpat pula habis pahala pun tak dapat, apa tak dapat. Cuba bayangkan kalau aku sedekah lah kat Mina tu. Mungkin daun kari dia mati kot, dia ambil daun kari aku, dia kepak. Aku pun niat sedekah, dapat pahala. Selesai masalah, gaduh pun tak dapat. So tuan-tuan haji pun ajar, hubungan di atas muka bumi ni, jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan manusia. Yang ketiganya tuan-tuan haji, puan-puan ajar, Nabi sebut di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi sebut la ya'tiya 'alan nas zamanun la yubalu mar'u bima akhadhal mal am min haram am min halal. Nabi sebut akan datang satu zaman nanti di mana manusia pada ketika itu tak kisah dah makan harta haram, terima harta secara haram ataupun terima harta secara halal. Tuan-tuan haji kena peringat diri kita, tuan-tuan haji, puan-puan haji, hari ni dunia tu sedang berlaku. Nak tahu lebih lanjut, datang kuliah saya lah. Kerana harta orang gelap mata, tuan haji, puan haji, bergaduh. Bukan sekadar bergaduh, tuan haji, puan haji, terima harta pun tak kisah, main judi online. Saya jumpa tuan haji, puan haji, main judi online. Tengok anak-anak. Handphone sekarang ni kita boleh apa nama, sebut nama kan tuan haji cari pula. Dia game dalam ni kita boleh bagi duit, kalau menang kita dapat. Itu judi.
Dia semua main snooker, main kuda, semua online Tuan Haji pun ajar. Itu sebab dalam cerita Syarif ada sebut tu, sekarang online je. Mana ada orang buka kedai? Online je sekarang. Itu sebab tuan-tuan haji, puan-puan haji kena semak. Kadang-kadang orang kita tak kisah, orang Melayu. Ada orang main ada. Makan harta, makan makanan haram, pantang viral. Ada kat KL tuan-tuan haji sebab ada live, tak boleh sebut nama. Dia chili crab. Tuan haji pun tahu kot chili crab. Chili crab, puan haji, puan hajah, orang-orang muda khususnya. Kita ni tak makan, kadang-kadang cucu anak yang bawa ni pun satu masalah. Kedai tu memang tertera clear pun tulis custard dalam depan tu. Memang dia tengah buat live, artis Malaysia, artis Melayu kita tengah buat live, belakang tu motor arak. Memang kedai tu kedai bangsa tu. Tapi kita yang paling banyak makan kat situ. Oh tak kisah. Bila kita tanya kenapa makan kat situ, tak apalah, viral. Ala cili dengan crab je, mana ada haram. Ni orang kita tuan haji pun ajar. Makan pantang viral. Sopo juga yang dekat Ipoh tuan haji pun ajar. Ada satu jalan tu dia buat ais kepal dengan apa tu gula kapah. Tak nak sebut nanti tuan haji pergi cari pula. Yang jual tu bukan kita. Bukan kita tu bukan Islam lah. Kadang-kadang pakai seluar pendek pun. Tapi yang paling ramai beratuk yang bertudung. Yang bertudung dengan kita. Tu lebih kurang tuan haji pun ajar. Macam kawan saya pernah cerita dah sebelum ni. Kawan saya bukan ustaz lah tuan haji pun ajar. Kawan saya beratur dekat Penang. Beli cendol. Bukan cendol orang Islam, tak. Cendol bukan Islam. Dia kata sedap. Saya mesej dia, oi. Makan tu halal ke tu? Halal, relax dia kata macam tu. Kawan sekolah dulu. Santan, takkan haram? Lemak dia kata. Santan bukan haram. Cendol, mana ada balik bayar dalam cendol? Dia kata begitu. Faham maksud saya tuan haji pun ajar. Orang sekarang tak kisah lah. Makan je lah. Asal tak ada binatang tu sudah lah. Asal je tak ada. Itu je. Itu sebab tuan haji pun ajar. Nabi sebut akan datang satu zaman orang dah tak kisah lah. Makan secara haram ke, terima harta secara haram ke, main judi secara online ke, orang tak kisah tuan haji pun ajar. Kata sayang Nabi, kata cinta Nabi, selawat ramai-ramai. Tapi tunjuk tak ada. Rugilah tuan-tuan haji pun ajar. Sama dengan Quraisy lebih kurang juga lah. Quraisy pun percaya Allah. Bahkan tengok sendiri Kaabah, kena Kaabah bagaimana Allah lindung. Hebat lagi Quraisy daripada kita tuan haji pun ajar. Tapi kita main bantai. Tuan haji pun ajar. So apa nak bagi tahu tuan haji, hidup kita ni bagaikan musafir je. Nabi SAW sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah di atas muka bumi ni bagaikan orang yang asing ataupun orang, dan juga bagaikan orang yang musafir. Tuan haji pun ajar pernah kan pergi kat Mekah. Hampir majoriti orang kat sini pernah pergi Mekah dah pernah pergi Madinah. Tuan haji bila sampai, tuan haji rasa macam ni? Rasa macam bukan tempat kita tu. Nak buat ni rasa, boleh ke tak boleh? Tanya mutawif dulu. Ustaz boleh ke ustaz? Dia pergi kat sini ustaz. Kita jadi takut-takut. Macam tu lah Nabi peringatkan kita. Hidup ni kena ada rasa macam orang asing. Tak nak bagi kita selesa sebenarnya. Sebab hidup 74 tahun tak lama. Tapi 74 tahun tu punyalah perangai, punyalah hebat lah Tuan Haji Bahajar. Tu sebab Nabi peringat. Hidup bagai orang asing. Ataupun tuan-tuan haji pun ajar, hidup kita ni bagaikan orang yang musafir. Ni anak-anak balik cuti panjang ni, di Bali. Ni raya sakan ni Tuan Haji pun ajar. Mercun, merata-rata bunyi. So Tuan Haji pun ajar, anak sebelum balik, apa dia bawa dalam bonek itu penuh tu. Apa sebab dia bawa penuh? Sebab apa? Sebab dia nak balik kampung. Macam tu lah kita tuan-tuan haji, puan-puan ajar, hidup kita tak panjang. Kita nak balik kampung kita tu. Sebab hidup kita lagi lama dalam kubur tu. 1,200 tahun, 1,100 tahun tadi saya baca, 800-700 tahun. Tu lagi lama Tuan Haji pun ajar. Lagi lama daripada kita duduk atas muka bumi. Maksudnya bekalan nak bawa ni lagi banyak. Tu sebab Nabi peringat pada kita, hidup ni hanyalah bersifat sementara. Tuan-tuan haji, puan-puan ajar, pastikan tuan-tuan haji, puan-puan ajar, kutip bekalan sampai seluruhnya kita rasa boleh lah.
Buatlah sehabis baik mungkin Tuan Haji Puan Hajah dalam kehidupan ni. Pastikan cinta kita ini kepada Nabi bukan bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk dua-dua tangan. Bahkan Nabi pesan pada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu. Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang dua perkara tu, selagi itulah kamu tak sesat. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah. Nabi dah bagi formula dah. Selesai Tuan Haji Puan Hajah. Nabi cakap, Tuan Haji Puan Hajah, aku tinggalkan dua perkara tu. Selagi kamu pegang dua perkara tu, lagi itulah kamu tak sesat. Tuan Haji Puan Hajah yang Allah rahmati sekalian, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, sampai pukul apa kita Tuan Haji? Kalau ikut sampai pukul 9, saya pukul 10. Oh, tadi pagi tadi dah selawat. Jadi tuan-tuan Haji sebagai penutup, boleh sebagai penutup Tuan Haji mana? Sebagai penutup tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Nabi kata, selawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kamu sekalian akan sampai kepadaku di mana sekalipun kamu berada. Tadi kita selawat ramai-ramai tu, Nabi kata sampai. Maka selawatlah banyak kepada baginda Nabi SAW. Bukan ketika Maulid Nabi saja, bukan ketika musim Maulid Nabi saja, sepanjang masa pun selawatlah. Tak rugi pun selawat, sebab Nabi sebagai pemegang syafaat kita. Tapi dengan syarat Tuan Haji jangan buat dosa lah. Ni makan harta haram kita, main judi pun kita, putus saudara pun kita, nak harap syafaat daripada baginda. Tak je payahlah Tuan Haji Puan Hajah. Kena ikutlah apa yang Nabi suruh, baru jadi syafaat. Ni selawat tapi skema. Kerja apa? Kerja skema. Selawat apa benda Tuan Haji? Baguslah selawat lah juga, tapi masalah jadi skema. Apa kerja kamu? Skema. Dia kata, Tuan Haji boleh terima tak Tuan Haji? Dia tipu Tuan Haji 200,000. Dia datang kat sini istighfar selawat. Banyak cantik, kau dah tipu orang Tuan Haji. Kena pulangkan balik, baru kau selawat sama-sama. Baru orang kata, betul Tuan Haji banyak. Mudah-mudahan taubat dia diterima. Jadi tuan-tuan Haji, Puan Hajah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni secara ringkas dapatlah sedikit sebanyak bekalan untuk kita bawa kepada diri kita dan juga kehidupan kita. Sebab tuan-tuan Haji, Puan Hajah, bukan apa, bagus kita sambut Maulidur Rasul ni. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul ni kita ingat balik, refresh balik, remind balik kita. Apa yang kita buat ni biarlah bertepatan dengan apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi minta, apa yang Nabi harap. Bahkan sebagai penutup, banyak kali dah sebut penutup, tak menutup lagi. Sebagai penutup Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, tengok balik ni Tuan Haji, Puan Hajah, saya yakin Tuan Haji semua ada internet mereka. Tengok khutbah terakhir Nabi. Nabi sebelum wafat Tuan Haji, dia ada khutbah terakhir. Sebelum dia buat hajat, apa tu, khutbatul khutbah Hujjatul Wada. Apa tu khutbah haji perpisahan. Ramai tu ada. Cuba baca Tuan Haji, Puan Hajah. Apa yang Nabi tekankan? Antara perkara yang Nabi tekankan apa dia mula-mula sekali? Apa dia Nabi tekan? Nabi tekan suruh beriman pada Allah. Tak, beriman pada Allah poin keempat, kelima tu. Yang pertama Nabi pesan apa dia? Maruah orang Islam. Harta orang Islam adalah amanah dan suci. Iaitu Nabi pesan. Jadi tuan-tuan Haji, kenapa Nabi pesan maruah dan juga maruah dan juga harta? Kerana ramai manusia tergelincir dalam dua perkara tersebut. Jadi Tuan Haji, Puan Hajah, bukan isu orang tak beriman pada Allah dan Rasul hujung zaman ni. Dia beriman. Tapi kerana maruah dan harta membuatkan kita lupa bahawa siapa diri kita. Dan ke mana diri kita satu hari ini. Terima kasih kepada pihak surau. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jadi tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah.